Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikri bin Abdullah. Okey, berdasarkan tajuk pemakanan sunnah, pertama sekali kita kena tahu apa yang didefinisikan sebagai pemakanan. Baik, pemakanan ni adalah cara atau kebiasaan ataupun tertib ataupun etika yang diamalkan semasa makan. Makanan pula adalah suatu objek ataupun benda yang kebiasaannya untuk dimakan lah. Macam nasi lemak, itu makanan lah. Baik, apa itu makanan sunnah? Makanan sunnah ini adalah apa yang dimakan oleh baginda Nabi ataupun makanan yang dimakan oleh baginda Nabi semasa hayat baginda, yang mana diriwayatkan oleh para sahabat. Nabi makan benda ni, Nabi makan benda ni. Contohnya ada riwayat mengatakan Nabi makan buah tin, ada riwayat mengatakan Nabi makan buah kurma dan sebagainya. Itu adalah makanan sunnah. Baik, pemakanan sunnah ini didefinisikan sebagai cara ataupun tabiat ataupun etika tertib yang diamalkan oleh Nabi SAW semasa hendak makan ataupun semasa sebelum makan ataupun semasa makan tu lah. Selain itu, yang dimaksudkan dengan sunnah adalah sunnah ni merupakan setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada berbentuk percakapan, perbuatan ataupun ikrar, yakni persetujuan daripada Nabi SAW. Baiklah, dari mana munculnya fenomena pemakanan sunnah ni? Kalau ikutkan hadis, tak ada, maknanya tiada sebarang hadis yang mengatakan ini adalah pemakanan sunnah, ini adalah makanan sunnah. Tak ada. Kalau berdasarkan hadis, yang ada yang diriwayatkan hanyalah Nabi memakan buah tin, Nabi memakan kurma dengan jumlah yang begini-begini, Nabi memakan buah kismis dengan jumlah 7 biji ataupun dan sebagainya. Mana tiada yang menyebut, sahabat yang menyebut bahawa okey, buah ini adalah merupakan salah satu pemakanan sunnah. Tak ada pemakanan sunnah, tak ada makanan sunnah. Lepas tu seterusnya ulama kontemporari kini contohnya para ustaz kini menggunakan ataupun mengkaji hadis-hadis daripada sahabat ini. Dia ambil buah tin daripada hadis ni, dia ambil kurma daripada hadis ini, dia ambil kismis daripada hadis ini. Dia kumpulkan semua senarai buah-buah yang dimakan oleh Nabi dan meletakkan label makanan sunnah. Yang terkenal dengan makanan sunnah adalah jus Tok Guru, kismis Tok Guru dan sebagainya. Baiklah, apa pendapat ulama berkenaan dengan pemakanan sunnah? Dalam Islam terdapat dua pendapat yang mengatakan adakah dibolehkan, yakni adakah diiktiraf pemakanan sunnah ini dalam Islam. Okey, pendapat pertama mengatakan bahawa tidak boleh, iaitu pandangan Syekh Mahmud Sayaltut dan Rashid Ridha, yang mengatakan bahawa pemakanan sunnah bukan dari sunnah Nabi kerana ianya adalah adat dari orang Arab waktu itu yang termasuk pemakanan juga. Yakni ia merupakan adat dan Nabi SAW mengikuti adat daripada orang Arab Jazirah tersebutlah. Berlainan pula dengan pendapat yang kedua, jumhur ulama mengatakan bahawa semua perkara yang berkait dengan apa yang Nabi SAW buat pada hayat baginda adalah dikira sunnah, walaupun ianya adalah adat orang Arab sekalipun. Walaupun Nabi mengikuti adat orang Arab pun,
dianya akan ditetap sunnah. Dan bagi pendapat saya pula, ianya apa yang Nabi SAW suka buat. Contohnya, Nabi suka berenang, Nabi suka menaiki kuda, Nabi suka memanah dan sebagainya adalah dianggap sunnah. Sebab apa yang Nabi suka itu bagi saya adalah dianggap sunnah. Dan ianya pendapat ini juga menyokonglah pendapat yang kedua yang dari jumhur ulama ini. Baiklah, dari segi pemakanan pula, apakah etika Nabi SAW apabila hendak makan? Iaitu yang pertama, etika ketika cara memilih makanan. Nabi SAW memilih makanan bermutu tinggi. Dalam riwayat baginda memakan roti berserat penuh, yakni whole grain wheat, dan memang mampu untuk bekalkan tenaga kepada baginda. Contohnya roti baginda kini campur dengan bahan-bahan lain untuk menghasilkan roti. Ini Nabi SAW kalau ikut sunnah, Nabi suka roti yang berserat penuh. Maknanya tak ada campuran lain, hanyalah biji ring semata-mata, whole grain wheat. Baik, etika yang kedua ialah cara amalan pemakanan Nabi SAW. Salah satu cara amalan makan baginda ialah tidak mengamalkan skip meal. Skip meal ni bagi orang-orang diet ramai yang mengamalkannya. Sebab skip meal ni maksudnya tidak makan. Sehari kebiasaannya manusia kebiasaannya akan makan dalam 3 hari paling minimum, 3 kali paling minimum, iaitu pagi, tengah hari, lepas tu malam. Jadi orang-orang diet ni kebiasaannya mereka akan meninggalkan makanan pagi, ada yang meninggalkan makanan malam, ada yang meninggalkan makanan petang. Dan ini yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW lah. Sebab ianya tidak baik untuk kesihatan. Risikonya apabila ianya diamalkan skip meal ni, kenaikan berat badan secara mendadak akan berlaku lah. Berikutan kelaparan. Kan kita nak makan pagi lapar, lepas tu tengah hari tu nak makan pula, padahal tak puasa pun. Dan kita akan makan banyak pada malamnya akan menyebabkan obesity lah. Jika ianya tenaga yang kita makan itu tidak digunakan, dia akan bertukar menjadi lemak. Cara etika makan yang ketiga adalah cara makan baginda SAW. Cara makan Nabi adalah seperti makan tangan kanan, yang pertama. Yang kedua, membaca bismillah. Yang ketiga, menjilat jari selepas makan, mengutip makanan yang jatuh dan makan secara berjemaah. Ini adalah etika-etika yang diamalkan oleh baginda Nabi semasa Nabi sedang makan. Baiklah, kesimpulannya, amalan sunnah Nabi SAW adalah banyak. Hanya menunggu untuk umat-umatnya mengamalkannya. Contohnya, amalan skip meal ni tidak baik untuk kesihatan, dan Nabi mengelakkannya. Ini boleh diikut oleh remaja-remaja zaman kini yang ingin kurus, iaitu jangan mengamalkan skip meal. Ianya membahayakan kesihatan dan sebagainya. Sungguhnya setiap amalan itu membawa manfaat, sama ada manfaat rohani atau mujasmani kepada diri kita. Terutamanya bahagian makanan ini sangat penting lah, yang melibatkan tubuh badan kita. Kalau tubuh badan tak sihat, susahlah untuk beribadat kan. Selain itu, perut merupakan sarang kepada penyakit. Kalau kita jaga perut, insya-Allah penyakit payah nak mari dengan izin Allah Ta'ala. Selain itu, apa yang dapat disimpulkan kepada para da'i dalam konteks para da'i ini, amalan pemakanan Nabi SAW perlu dipelajari oleh para da'i ataupun berdakwah dan diamalkan oleh golongan ini untuk menunjukkan keindahan Islam
kepada masyarakat, sama ada dakwah berkenaan ini dilakukan secara lisan ataupun praktikal. Jadi apabila graduan para da'i ini keluar daripada universiti, boleh mempelajari apa itu pemakanan sunnah dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada para mad'u, sama ada yang sudah Islam ataupun yang belum Islam. Perkara ini boleh diamalkan oleh mereka dan akan menimbulkan minat kepada yang bukan Islam untuk memeluk Islam kerana melihat keindahan ataupun tata cara pemakanan sebenar yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk adalah datang daripada percakapan saya sendiri. Hakikatnya adalah datang daripada Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal.